Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingatkanlah peristiwa ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan. Dia merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulangku dan telah putih melepaklah uban di kepalaku. Dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan berdoa permohonanku kepadamu. Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas agama sepeninggalanku. Dan istriku pula adalah seorang yang mandul. Oleh itu kurniakanlah daku dari sisimu seorang anak lelaki yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Ya'qub. Dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diredai serta disukai." Surah Maryam ayat kedua hingga ayat ke-6. Ayat ini menceritakan doa Nabi Zakaria alaihissalam pada usia baginda yang sudah lanjut agar dikurniai anak. Baris ayat ini syarat dengan hikmah dan kaedah doa. Ayuh kita lihat. Pertama, berdoa secara perlahan kerana ia menunjukkan sikap rendah diri. Bahkan ia disukai Allah sebagaimana disebut dalam beberapa ayat dari surah Al-A'raf ayat ke-55 dan ayat 205. Selain itu, doa perlahan baginda bagi mengelakkan salah faham atau kutukan orang, kerana sangat pelik bagi seorang tua berdoa untuk mendapat anak. Dipetik daripada kitab tafsir Ibnu Katsir. Baginda berhajat untuk selamatkan orang lain daripada mendapat dosa bersangka buruk atau mengutuk kepelikan permintaannya itu. Yang kedua, baginda menyatakan kelemahan diri dan memuji kebaikan Allah. Ini sikap terpuji yang memudahkan penerimaan doa. Ini banyak kita lihat dalam doa para nabi. Dipetik daripada surah Al-Anbiya ayat ke-83 dan 87. Juga terdapat pada surah Al-Qasas ayat yang ke-24. Ketiga, baginda meletakkan keutamaan pada hak Allah, bukan dirinya, iaitu risau kecuaian hidup beragama keluarganya selepas kewafatan baginda. Oleh itu baginda mengharap agar dikurniai anak yang akan dididik sendiri menjadi pelapis menjaga agama keluarganya. Pendek kata, baginda risaukan agama, baginda risaukan agama Allah berbanding mahukan anak. Anaknya sekadar perantara untuk melaksanakan hak Allah.
Ini antara rahsia utama penerimaan doa baginda. Kaedah yang sama pernah dipraktik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail alaihissalam dan Hajar alaihissalam, dua beranak di Mekah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tidak tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadat. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang ke situ dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Jika kita berada dalam keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam, pasti doa kita lain bunyinya. Ya Allah, bagaimana agaknya nasib anak istriku di sini. Selamatkanlah mereka. Tumpuan kita cuma keselamatan anak istri, tetapi lain sekali dengan doa baginda. Ya Allah, aku tinggalkan mereka di sini supaya mereka boleh beribadat padamu. Jelas baginda meletakkan hak Allah sebelum kepentingan dirinya. Selepas ini, jika mahu berdoa, susunlah bahasanya baik-baik agar hak Allah diutamakan. Jika mahu anak cemerlang dalam peperiksaannya, usahanya berdoa, Ya Allah, Ya Allah, berikan kejayaan cemerlang untuk anakku. Sebaliknya, sulamilah ia dengan mengutamakan Allah, seperti Ya Allah, berikan kejayaan cemerlang untuk anakku agar dia menjadi hamba-Mu yang bersyukur dan mampu menegakkan agama-Mu di bumi ini. Jika mahu keselamatan perjalanan ke kampung ketika cuti, sulamilah dengan indah, Ya Allah, berikan keselamatan perjalananku ini, kerana aku pulang demi mengembirakan ibu bapakku dan menghubungkan silaturrahim yang Engkau sarankan. Semoga praktik seni doa ini akan menjadikan kita semua hamba yang sebenar. Para sahabat Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berikut ada satu amalan yang dipetik daripada ayat suci Al-Quran, iaitulah barang siapa yang setiap hari pagi dan petang membaca 2 potong ayat yang akhir dari surah At-Taubah sebanyak 7 kali, yang diulang sesudah setiap solat fardu subuh dan maghrib, maka jika dia seorang yang lemah, maka akan menjadi kuat. Jika dia seorang yang hina, maka akan menjadi seorang yang mulia. Jika dia seorang yang kalah, maka akan segera mendapat pertolongan. Jika dia seorang yang dalam kesempitan,
maka akan mendapat kelapangan. Jika dia seorang yang berhutang, maka akan segera dapat membayar. Jika dia seorang yang berada dalam kesusahan, maka akan dihilang kesusahannya. Jika dia seorang yang sulit dalam penghidupan, maka akan segera mendapat kelapangan kehidupannya, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala jua. Dan ayat ini juga boleh dimanfaatkan sebagai penawar kepada penyakit-penyakit. Dibacakan ayat ini pada segelas air sebanyak 25 kali atau 41 kali, dan minum untuk kesembuhan apa jua penyakit. Dan juga ianya boleh dibaca secara berterusan dikala dalam kesusahan dan juga di dalam permasalahan. Marilah kita sama-sama kita amalkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Demikianlah para sahabatku sekalian, keajaiban, keagungan, keberkahan kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran. Di sana ada janji daripada Allah SWT, dan janji Allah Ta'ala pasti benar. Berniat dan berazamlah untuk kita sama-sama beramal dengan ayat ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajati akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala secepat mungkin. Wallahu a'lam. Bertemu lagi insya-Allah di perkongsian yang seterusnya. Jangan lupa sahabatku sekalian, sama-sama kita kongsikan perkara-perkara yang ada kemanfaatan di setiap perkongsian Al-Hidayah ini dengan semua rakan taulan sahabat handai kita yang lain. Berjumpa lagi insya-Allah. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna